Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Jais bin Abdul Ghani. Ingin tanya kepada Ustaz Yusuf bin Abdurrahman tentang akidah. Kerana ada di antara umat Islam iman bahawa Allah duduk di atas aras. Juga ada yang beriman bahawa Allah tinggi di atas aras, bukan bersemayam di atas aras. Harap Ustaz memberikan penjelasan. Sekian, wassalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Allahumma iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan masalah ini dengan ayat Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Huwallazi khalaqas samawati wal ardh fi sittati ayyamin tsumma istawa 'alal 'arsy ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas samai wa ma ya'ruju fiha wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basira. Suratul Hadid ayat nombor 4. Soalan yang ditanyakan oleh saudara kita kepada saya berkaitan dengan ayat yang saya telah baca tadi. Maksudnya, dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari, kemudian dia bersemayam di atas aras. Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar daripadanya, dan apa yang turun daripada langit dan apa yang naik kepadanya. Dan dia bersama kamu di mana sahaja kamu berada, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Dalam ayat di atas telah membuktikan jelas bahawa Allah bersemayam di atas aras. Bermaknanya mereka-mereka yang iman mengikut dalil Al-Quran dan Sunnah yang mengiktikadkan bahawa Allah bersemayam di atas aras dan Allah duduk di atas aras, itulah satu iktikad yang betul sebagai umat Islam yang iman kepada Allah dan Rasul. Manakala yang mengiktikadkan bahawa Allah tinggi di atas aras, satu iktikad yang cuba merusakkan akidah umat Islam dan yang cuba memisungkan firman Allah atau perkataan Allah yang telah memberikan penjelasan yang jelas bahawa dia bersemayam di atas arasnya. Apabila mereka yang mengiktikadkan bahawa Allah itu tinggi di atas aras, ini satu iktikad yang bercanggah dengan akidah yang mengandungi dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kemungkinan ini satu perancangan gulungan yang cuba memisungkan akidah umat Islam. Kerana apa? Kerana iktikad yang mengatakan bahawa Allah itu tinggi di atas aras, satu iktikad yang menentang dengan Allah dan Rasul, menentang akidah Rasulullah, akidah khulafa, sahabat, tabi'in dan tabi'at tabi'in. Juga satu akidah yang menentang dengan akal yang waras. Penjelasannya seperti berikut. Allah telah berfirman bahawa dia bersemayam di atas arasnya. Ini satu penjelasan daripada Allah yang amat jelas sekali. Allah bersemayam di atas arasnya. Kerana apa? Kerana aras itu adalah singgasana Allah. Seandainya ada di antara mereka yang mengiktikad bahawa Allah itu tinggi di atas aras, jadi mereka ini telah menipu umat Islam dan ingkar dengan Allah, kerana Allah telah memberikan penjelasan yang amat logik sekali maupun mengikut akal sendiri pun. Allah telah menciptakan arasnya. Mengapa Allah duduk tinggi di atas aras, tinggalkan aras? Sedangkan aras itu singgasana Allah. Mereka yang ahli iktikad bahawa Allah tinggi di atas aras, mereka telah cuba memfitnahkan Allah bahawa Allah telah menciptakan aras itu adalah sia-sia.
tidak berguna. Dia kata Allah ni tinggi di atas aras, bukan bersemayam di atas aras. Logik akal pun tidak dapat terima. Apatah lagi menentang dengan dalil Al-Quran dan Sunnah. Munasabah Allah kata aku bersemayam di atas aras. Aras itu adalah singgasana Allah. Dan Allah telah memberikan penjelasan sampai 7 ayat bahawa dia bersemayam di atas aras. Dan Allah telah memberikan penjelasan lagi bahawa aras dia itu adalah 8 orang malaikat menjunjung arasnya. Bersama mana? Seperti mana Allah telah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal malaku ala arjaiha wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin thamaniyah. Suratul Haqqah ayat 17. Maksudnya, dan malaikat-malaikat berada di penjuru-penjuru langit, dan pada hari itu 8 orang malaikat menjunjung aras Tuhanmu di atas kepala mereka. Allah telah memberikan penjelasan bahawa aras Allah 8 orang malaikat menjunjung aras Allah bersama mana. Allah telah memberikan penjelasan yang amat jelas sekali bahawa dia bersemayam di atas aras, dan ke bahasa biasa maknanya Allah duduk di atas singgasananya, di atas arasnya. Tidak cukup dengan begitu, Allah telah memberikan penjelasan bahawa tempat lapak tapak kaki Allah lebih luas daripada 7 peta langit dan bumi. Seperti mana Allah telah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh. Suratul Baqarah ayat 255. Maksudnya, luasnya tempat letak tapak kaki Allah lebih besar daripada 7 peta langit dan bumi, untuk membuktikan bahawa kursi adalah tempat letak kaki Allah Subhanahu wa taala. An Ibnu Abbas qala su'ila Nabi sallallahu alaihi wasallam an qaulillah azza wa jalla wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardh qala kursiyyuhu mawdi'u qadamayhi wal arsh la yuqaddiru qadrahu illallah azza wa jal. An Abi Malik al-Kursi tahtal arsh. Maksudnya, ada hadis daripada An Ibn Abbas telah berkata, ada orang tanya kepada Rasulullah tentang makna wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh. Rasulullah telah memberi penjelasan bahawa kursi Allah itu tempat letak tapak kakinya, dan aras Allah tak dapat dikadarkan kadarnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Untuk menambahkan, memberikan penjelasan lagi, An Abi Malik memberi penjelasan bahawa kursi di bawah aras. Ini menunjukkan bahawa al-kursi tempat letak tapak kaki Allah Subhanahu wa taala. Ini membuktikan jelas bahawa Allah Subhanahu wa taala telah memberikan penjelasan sampai 7 ayat bahawa dia bersemayam di atas aras dia. Bukan dia tinggi di atas aras, tidak. Dia bersemayam di atas aras dia. Aras Allah Subhanahu wa ta'ala 8 orang malaikat menjunjung aras Allah. Bersama mana aras Allah? Dan Allah telah memberikan penjelasan lagi bahawa tempat letak tapak kaki Allah luasnya lebih besar daripada langit dan bumi. Ini sudah bukti jelas bahawa Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan arasnya untuk dia bersemayam. Untuk Allah Subhanahu wa ta'ala bersemayam. Bukan Allah menciptakan aras, lepas tu Allah pergi duduk di atas aras lagi, tinggalkan aras. Ini satu fitnah, cuba menghancurkan akidah umat Islam. Seandainya Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan aras singgasananya, lepas tu Allah pergi duduk di atas aras, tinggalkan aras, bermaknanya ini satu fitnah kepada Allah bahawa Allah itu adalah mubazzir. Sedangkan Allah sendiri telah memberikan penjelasan bahawa sesiapa yang mubazzir itu adalah saudara dengan syaitan, dan syaitan itu adalah kufur dengan Tuhannya. Seperti mana Allah telah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innal mubazzirin kanu ikhwanas syayatin wa kana syaitanu lirabbih kafura. Maksudnya, sesungguhnya mereka yang mubazir
mubazir. Mereka itu adalah saudara dengan syaitan, dan syaitan itu adalah kufur dengan Tuhannya. Suratul Al-Isra ayat 27. Ini membuktikan bahawa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan arasnya, singgah sananya yang maha besar. 8 orang malaikat menjunjung arasnya, dan Allah telah memberikan penjelasan lagi bahawa tempat letak tapak kaki Allah luas, lebih besar daripada 7 patah langit dan bumi. Adakah semua itu sia-sia? Sedangkan Allah sendiri telah memberikan penjelasan bahawa dia bersemayam di atas arasnya sampai 7 ayat. Tetapi sebahagian daripada mereka yang mempunyai sifat ingin menjerumuskan akidah umat Islam, semoga jangan iman bahawa Allah bersemayam di atas aras, bermaknanya mereka ni ada tujuan dan hadaf mereka untuk memesongkan akidah umat Islam. Semoga jangan iman macam mana iman Rasulullah, khulafa sahabah dan tabi'in, tabi'in. Inilah satu perkara yang harus kita ingat. Dan kita mesti berwaspada kerana musuh kita sentiasa berwaspada, semoga menghancurkan akidah umat Islam. Jangan kita iman kepada semua sifat Allah sampai Allah telah memberikan penjelasan yang jelas 7 ayat bahawa dia bersemayam di atas arasnya pun mereka telah cuba memesongkan. Semoga jangan iman. Apabila tak iman, mereka cuba memfitnahkan Allah bahawa Allah itu mubazir, menciptakan aras sampai 8 orang malaikat menjunjung aras, dan tempat letak tapak kaki Allah sampai luasnya, besarnya daripada 7 patah langit dan bumi. Dia fitnah, dia kata Allah itu tidak bersemayam di atas aras. Mereka menentang dengan Allah. Inilah satu perancangan yang khianat untuk menghancurkan akidah umat Islam. Dalil dalam Al-Quran membuktikan lagi bahawa Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan menciptakan aras dan juga 7 patah langit dan bumi, dan apa yang di antara langit dan bumi itu sia-sia tidak. Seperti mana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan penjelasan kepada kita dalam surah As-Sad ayat 27. Firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma khalaqnas samaa'a wal arda wa ma bainahuma batila. Dzalika dzannul ladzina kafaru fawailul lil ladzina kafaru minan nar. Maksudnya, dan kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada antara keduanya tanpa hikmah. Yang demikian itu adalah anggapan orang-orang kafir. Maka celakalah orang-orang kafir itu, kerana mereka akan masuk neraka. Ini membuktikan bahawa Allah tidak akan menciptakan aras yang maha besar sampai 8 orang malaikat menjunjung aras, dan tempat letak tapak kaki Allah luasnya lebih besar daripada 7 patah langit dan bumi, dan Allah tidak bersemayam di atas arasnya. Maknanya sia-sia. Bermakna Allah tidak bersemayam di atas singgasananya. Bermakna Allah menciptakan semua benda itu adalah sia-sia. Ini satu fitnah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan Allah telah memberikan penjelasan sampai 7 ayat bahawa dia bersemayam di atas arasnya. Dan tidak cukup dengan begitu saja, Allah telah memberikan penjelasan bahawa dia bersemayam di atas arasnya. Dia tahu semua apa yang masuk dalam tanah, juga dia tahu semua apa yang keluar dari tanah, dan juga apa yang turun dari langit ke bumi. Dan Allah tahu semua apa yang naik daripada bumi ke langit, dan dia bersama dengan kamu di mana kamu berada, dan Allah lihat semua apa yang kamu lakukan. Ini satu membuktikan bahawa Allah bersemayam di atas arasnya, dan dia tahu semua, ilmunya ada semua tempat, lihat semua, dengar semua gerak-geri makhluk yang Allah telah menciptakan semuanya itu. Bukan bermaknanya Allah itu mari duduk dengan kamu dan Allah mari bersama dengan kamu, dan bukan Allah mari duduk dekat dengan kamu, tidak. Sebab itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menggunakan bahasa, Allah tidak kata wahwa istawa ma'akum, tidak. Ini satu peringatan kepada mereka yang telah silap 1000 tahun yang lampau. Begitu juga mereka yang telah silap 1000 tahun yang lampau sampai sekarang mereka kata Allah tu dekat dengan mereka. Allah dekat, bukan Allah pergi duduk dengan kamu, tapi Allah duduk di mana? Duduk di atas arasnya. Sebab itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menggunakan bahasanya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Fa inni qarib. Aku dekat.
Allah tidak kata aku bersemayam dekat dengan kamu, tidak. Sama juga wahwa ma'akum. Allah tidak menggunakan ayat wahwa istawa ma'akum, tidak. Begitulah istawa khas, Allah bersemayam di atas arasnya. Ini saya ingin memberikan penjelasan kepada mereka yang telah sesat, telah mengkufuri Allah semenjak 1000 tahun yang lampau sampai sekarang. Mereka telah berdalih, macam-macam dalih untuk tidak beriman mengikut Allah bahwa Allah bersemayam di atas arasnya. Mereka yang dalih tidak mau ikut dalil Al-Quran dan Sunnah, tidak mau ikut akidah Rasulullah, khulafa, sahabah, tabi'in dan tabi'in tabi'in. Mereka cuba menggunakan akal, falsafah, ilmu akal. Mereka fikir di kepala otak dia sendiri. Mereka kata kalaulah Allah bersemayam duduk di atas aras, bermaknanya Allah itu adalah perlu kepada tempat, Allah perlu kepada makhluk. Kita tanya kepada mereka, perkataan kamu yang kamu kata Allah itu adalah kalau bersemayam di atas aras itu makhluk, bermaknanya Allah itu perlu kepada makhluk, perlu kepada tempat. Dia tambah sendiri, dia kata macam manusia. Jumlah yang kamu cakap tu, mana dalil? Mana dalil daripada Allah bagi tahu kepada kamu bahawa aku bersemayam di atas arasku, aku perlu kepada aras, dan aku bersemayam di atas arasku ini macam makhluk. Sebab itu jangan kamu iman. Mana Allah kata macam tu? Ada ke tak? Tidak. Sebab itulah Al-Quran kamu mesti iman semua. Jangan kamu pergi pandai-pandai. Kalaulah kamu pandai seperti itu, bermaknanya mengapa kamu iman kepada malaikat? Rukun Islam yang kedua, kamu mesti iman kepada malaikat, iman kepada Allah dan iman kepada malaikat. Malaikat, Allah menciptakan malaikat sebagai makhluk. Allah menciptakannya, kemudian Allah menyuruhkan malaikat. Jadi bermaknanya Allah itu perlu kepada makhluk malaikat lah. Kalaulah kamu kata macam tu, tidak beriman bahawa Allah Ta'ala bersemayam di atas aras kerana Allah tu perlu kepada tempat, perlu kepada makhluk. Macam kamu, kalau macam tu, sebab apa kamu iman kepada malaikat? Sedangkan malaikat tu Allah menciptakannya dan Allah Ta'ala menyuruhkannya. Adakah Allah perlu kepada malaikat? Sama juga dengan Jibril. Allah menciptakan Jibril untuk mengambil wahyu Allah dari atas ke bawah, menurunkannya wahyu dalam kitab Taurat, Injil, Quran dan sebagainya kepada Rasul-Rasul. Quran kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau begitu Allah tu perlu kepada Jibril lah. Bapak Allah tak boleh turun wahyu sendiri ke? Perlu kepada Jibril. Sama juga kamu jangan iman Jibril, bahawa Allah tu ada Jibril kerana dia makhluk. Allah perlu kepada makhluk ke? Sama juga dengan Rasulullah makhluk kan? Manusia macam kamu kan? Sebab apa Allah suruh Rasul mendakwah manusia? Bermakna Allah Ta'ala itu perlu kepada makhluk macam Rasul ke? Dan Rasul-Rasul yang lain tu Allah mampu untuk dakwah manusia sendiri ke? Perlu kepada Rasul? Kalau macam tu kamu jangan iman. Kalau kamu tidak iman mengikut Allah bahawa Allah bersemayam di atas aras, kamu kata itu Allah perlu kepada makhluk, tak boleh iman. Sama juga dengan malaikat, kamu tak boleh iman kerana malaikat itu makhluk. Allah Ta'ala menciptakan malaikat, Allah Ta'ala suruh malaikat buat kerja urusan dunia dan akhirat ni. Allah perintah kepada malaikat yang melakukan perintah-perintah Allah. Jadi jangan kamu iman juga malaikat, tak boleh iman kalau macam tu. 3. Jibril, jangan iman kepada Jibril kerana Jibril Allah suruh dia bawa wahyu turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah tak mampu ke? Allah tu perlu kepada makhluk Jibril ke? Kalau macam tu jangan kamu iman juga. Yang keempat, mengapa Allah tidak dakwah manusia sendiri? Allah perlu memilihkan Rasul-Rasul dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan dakwah kepada manusia. Jadi Allah tak mampu ke? Kalau macam tu kamu jangan iman juga lah. Tak boleh iman tu, semua tu tak boleh iman. Kalau ikut akal kamu tu, kamu tak boleh iman semua tu. Faham tak? Faham, mesti faham. Inilah satu penjelasan. Semoga kamu kembali ke pangkal jalan. Kalau tidak, kamu akan menjadi orang yang kufur sebahagian daripada perintah Allah, sebahagian daripada Al-Quran, dan kamu iman sebahagian daripada Al-Quran. Kerana Allah yang memberikan penjelasan tentang dia bersemayam di atas aras dia sampai 7 ayat. Aras dia Allah telah memberikan penjelasan bahawa aras itu Allah telah menciptakan aras itu sampai 8 orang malaikat menjunjung aras Allah Subhanahu wa taala, dan juga tempat letak tapak kaki Allah sampai luasnya lebih besar daripada 7 patah langit dan bumi. Semuanya itu kalau kamu tidak iman, maknanya bermakna
kamu telah masuk dalam golongan yang iman kepada separuh daripada Al-Quran dan kamu kufur separuh daripada Al-Quran, seperti mana Allah telah memberikan penjelasan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Fama jazaa'u man yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya wa yawmal qiyamati yuradduna ila asyaddil azab wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Maksudnya, adakah kamu iman kepada separuh daripada Al-Quran dan kamu kufur separuh daripada Al-Quran? Apakah balasan untuk mereka itu adalah Allah Ta'ala akan menghinakan mereka di dunia ini dan Allah akan mengembalikan mereka ke hari kiamat. Allah Ta'ala akan mengazabkan mereka asyaddul azab dan Allah tidak akan lalai dengan apa yang mereka lakukan. Ini telah membuktikan bahawa seandainya sesiapa yang mengaku bahawa dia seorang Muslim, mereka iman kepada separuh yang lain, mereka menggunakan akal mereka yang cetek dan menafikan daripada Allah, bermakna mereka masuk dalam golongan yang iman kepada separuh Al-Quran dan kufur separuh daripada Al-Quran. Ini satu bala petaka yang amat besar sekali. Mereka akan menghadapi dengan Allah di hari akhirat. Allah telah memberikan penjelasan yang jelas, summa yuradduna ila asyaddil azab wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Kemudian Allah telah mengembalikan mereka kepada hari kiamat. Allah telah akan mengazabkan mereka asyaddil azab wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Allah tidak akan lalai dengan apa yang kamu lakukan. Munasabah dengan masalah istawa ini, saya ingin memberikan penjelasan kepada mereka yang masih tak jelas dalam pemikiran mereka, dalam akidah mereka, dalam pemikiran mereka. Saya ingin memberi penjelasan, semoga saudara kita dan umat Islam seluruh dunia akan faham tentang masalah ini. Kalau tidak, dia akan terjerumus dalam golongan yang menafi sebahagian daripada sifat Allah dan mengingkari sebahagian daripada sifat Allah, atau mereka mengkufuri sebahagian daripada sifat Allah dan mereka iman kepada sebahagian sifat Allah yang lain. Untuk memberikan penjelasan tentang masalah makna atau kalimah istawa. Istawa dalam bahasa Arab dan dalam bahasa yang Allah menurunkan Al-Quran, dia ada dua bahagian. Istawa mutlak, tidak selepas istawa itu tidak berkaitan dengan muqayyid dengan huruf ila, ala dan wawul ma'iyah, tidak. Maknanya mutlak, istawa mutlak, seperti mana Allah telah memberikan penjelasan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walamma balagha ashuddahu wastawa. Maksudnya, dan setelah Musa cukup umur dan sempurna akalnya. Wastawa di sini maknanya cukup umur dan sempurna akalnya. Cukup dan sempurna maknanya. Ini istawa mutlak. Saya telah memberikan penjelasan bahawa istawa ada dua bahagian. Satu, istawa mutlak. Itu yang saya sudah memberikan penjelasan. Dan istawa yang kedua, bahagian yang kedua adalah muqayyid. Dalam muqayyid ini adalah dia ada tiga jenis muqayyid. Muqayyid dengan ila, summastawa ila, muqayyid dengan ala. Fa idza stawaita anta wa man ma'aka 'alal ful. Yang kedua, istawa muqayyid dengan ila wa ala, dan yang ketiga istawa maqrun bi waw wal ma'iyah. Istawal ma' wal khashbah. Kita kepada muqayyid yang pertama, muqayyid dengan ila. Istawa apabila muqayyid dengan ila bermaknanya al-ulu wartafa'a, seperti mana Allah telah memberikan penjelasan dalam surah Al-Baqarah ayat 29. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an thumma istawa ila as-sama'i fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in 'alim. Maksudnya, dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu, dan dia berkehendak menuju langit, lalu dijadikannya 7 langit, dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Di sini istawa muqayyid dengan ila. Yang ni maknanya summastawa ila sama. Kemudian Allah naik ke langit dan menciptakan 7 petak langit. Ini maknanya istawa, maknanya ala irtafa'a. Yang ni betul, irtafa'a. Sebab itu kita mesti faham di sini. Kita tak boleh memborongkan semua. Dia kata istawa tu maknanya
ala irtafa'a semua, tidak. Kalau tidak macam tu, kita akan sesat dan musuh Islam dapat menyesatkan kita. Kita akan menafikan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila kita menafikan daripada Allah Subhanahu wa taala, bermakna kita telah menentang dengan Allah. Sedangkan Allah berfirman dalam ayat istawa muqayyad dengan ala itu makna dia lain, bukan maknanya irtafa'a wa ala. Baik, itulah mereka yang cuba mengelirukan umat Islam dan cuba menafikan bahawa Allah Subhanahu wa taala bila bersemayam di atas aras itu. Mereka menggunakan muqayyid bi ila. Lepas tu dia duk kata, oh maknanya istawa tu al-ulu wartafa'a, maknanya istawa tu tinggi. Dia nak kata Allah tu tinggi di atas aras, bukan bersemayam di atas aras. Mereka tidak dapat berkajian dengan betul-betul, walaupun canggah dengan dalil Quran dan Sunnah, dengan dalil akal mereka sendiri. Menasabahkah Allah menciptakan aras singgasana, Allah kemudian Allah Ta'ala pergi duduk di beratas, Allah di atas aras lagi tinggal aras. Ini mereka cuba memfitnahkan Allah bahawa Allah itu mubazzir. Kita terus kepada istawa muqayyid nombor 2, muqayyid dengan ala. Saudara yang dihormati sekalian, apabila kita tengok ke ayat ni, apabila istawa muqayyid dengan ala, maknanya bersemayam. Bersemayam. Sebagaimana Allah telah memberikan penjelasan kepada kita 7 ayat bahawa dia bersemayam di atas aras. Yang kerana apa? Kerana istawa itu dia muqayyid dengan ala. Mastawa 'alal 'arsy, kemudian Allah bersemayam di atas aras. Itu muqayyid bi ala. Apabila muqayyid bi ala, maknanya bersemayam, duduk di atas singgasananya. Nampak? Mastawa 'alal 'arsy, ثم استوى على العرش 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 الرحمن على العرش استوى. 7 ayat. Tengok. Apabila ayat istawa muqayyid dengan ala, maknanya bersemayam. Kita tengok ayat yang lain. Kita buka kamus Allah, tengok. Allah dia kata dalam ayat lain tu, adakah makna istawa tu makna bersemayam juga ke? Ya. Itu ayat lain. Kalau kita merasa tak jelas dengan Allah Subhanahu wa taala berfirman summastawa 'alal arsy, kemudian Allah bersemayam di atas aras, kita terus serabut kata kemudian Allah tinggi di atas aras, itu satu fitnah. Mereka cuba memfitnahkan Allah bahawa Allah tu mubazzir menciptakan aras, satu Allah tidak bersemayam, Allah pergi duduk di atas aras sana. Ini satu fitnah kepada Allah dan memfitnahkan bahawa Allah tu mubazzir, sedangkan Allah sendiri telah memberikan penjelasan bahawa mereka yang mubazzir itu adalah saudara dengan syaitan, dan syaitan itu adalah kufur dengan Tuhannya, seperti mana Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innal mubadzirin kanu ikhwanas syayatin wa kana syaitanu lirabbih kafura. Sesungguhnya mereka yang mubazzir adalah saudara dengan syaitan, dan syaitan itu adalah kufur dengan Tuhannya. Tengok, apabila kita kata Allah menciptakan aras, singgahsana Allah yang maha besar sampai 8 orang malaikat menjunjung, wal malaku ala arjaiha wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin thamaniyah. Maksudnya, dan malaikat-malaikat di penjuru langit dan dia menjunjung aras Tuhan kamu wahai Muhammad di atas mereka. Tengok, 8 orang malaikat menjunjung aras. Allah memberikan penjelasan bahawa kursi Allah, wasi'a kursiyus samawati wal ardh, tempat letak tapak kaki Allah luasnya lebih besar daripada 7 petal langit dan bumi. Bermaknanya Allah menggunakan jumlah di sini summastawa 'alal arsy, kemudian Allah bersemayam di atas aras, kemudian Allah duduk di atas aras. Sekarang kalau mereka tidak puas hati, mereka boleh cek tengok kamus, dengan mengambil kamus lain, ambil kamus Allah, kembali kepada Al-Quran yang kembali kepada Allah. Seperti mana Allah telah memberikan pesan kepada kita, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu atii'u Allah wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul. Maksudnya,
Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasul dan kepada pemimpin kamu. Seandainya kamu ada krisis dalam apa dua masalah, maka hendaklah kamu kembali kepada Allah dan Rasul. Sekarang kita kembali kepada Allah. Allah memberitahu kepada kita tentang makna istawa ala tu, bersemayam di atas tu, dalam ayat lain, dalam Quran, dalam ayat yang lain. Macam mana Allah berfirman istawa itu mana apa dalam ayat lain? Kita kembali kepada Al-Quran. Semoga kita mengetahui tentang makna sebenarnya ayat lain pun. Allah memberikan makna istawa, maknanya bersemayam dan duduk. Fatimah firman Allah dalam surah Al-Mu'minun ayat 28. Firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa idza stawaita anta wa man ma'aka 'ala al-fulk. Maksudnya, apabila kamu dan orang-orang yang bersamamu telah berada di atas bahtera itu, fa idza stawaita anta wa man ma'aka 'ala al-fulk. Dalam ayat lain Allah Ta'ala menggunakan ala macam-macam, semastawa alal arsh. Apabila kamu duduk dan bersemayam di atas aras, sama juga dengan fa idza stawaita. Tengok, apabila kamu telah duduk istawaita, apabila kamu sudah duduk di atas kapal dan mereka yang berada dengan kamu, apabila sudah duduk di atas kapal, maka hendaklah kamu mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dapat membuktikan bahawa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan makna istawaita alal fulk. Apabila kamu duduk di atas kapal atau kamu bersemayam di atas kapal. Tengok, istawa mana duduk. Dalam ayat lain pun Allah memberikan makna istawa ala fulk, duduk di atas kapal juga. Ini tafsir ayat Quran dengan ayat Quran. Semoga jelas. Kita mesti kembali kepada Allah dan Rasul. Apabila kita tidak jelas makna istawa, kita cuba tengok dalam Al-Quran, dalam kamus Allah sendiri. Adakah ada makna istawa itu makna istaqarra wa jalasa dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Malaysia adalah fa idza stawaita anta wa man ma'aka 'alal fulk. Apabila kamu duduk atau bersemayam di atas kapal, maka di atas kapal, duduk di atas kapal, bukan duduk di atasmu tinggal kapal dah. Kalaulah mengikut mereka yang cuba mengelirukan umat Islam atau mereka cuba menipukan umat Islam juga dengan iman ikut Allah, mereka ada tujuan dan perancangan untuk menghancurkan akidah umat Islam. Mereka akan menarik akidah umat Islam kepada jalan yang sesat. Mereka akan kata jangan iman, tak boleh kata iman. Allah tu bersemayam di atas aras. Kalau bersemayam macam dia, atau kalau bersemayam Allah perlu kepada makhluk. Ini satu penipuan. Semoga umat Islam jangan iman kepada Allah. Apabila tak iman kepada Allah, dia akan menarik mereka keluar daripada iman kepada Allah. Semoga jangan iman bahawa Allah Ta'ala bersemayam di atas aras. Selepas itu mereka akan mengambilkan akidah nenek moyang mereka. Seperti mana orang Kristian dia kata Allah dalam jasad dia. Buddha, Allah ada di mana-mana saja, sebati dengan makhluk. Majusi dan Hindu semua ni, Allah sebati dengan makhluk. Allah ada di mana-mana saja, Allah dalam hati mereka. Apabila macam tu, kita sudah menjadikan orang yang tidak iman kepada Allah dan Rasul. Akhirnya kita akan terjumus dalam akidah mereka yang cuba menipukan kita. Semoga kita jangan iman ikut Allah bahawa Allah itu bersemayam di atas aras. Inilah apabila di sini, apabila kita silap di sini, akan menjerumuskan 89% umat manusia dan umat Islam akan menjadikan syirik, menentang dengan Allah dan menentang akidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya bawa ini satu ayat untuk membuktikan bahawa istawa alal fulk, duduk atau bersemayam di atas kapal. Ini jelas. Kita ambil ayat Al-Quran, tafsir ayat Quran, semoga kita faham insya-Allah. Saya harap semoga saudara dan saudari mukminin dan mukminat akan faham dalam masalah ini. Insya-Allah saya akan memberikan bukti-bukti atau dalil menunjukkan bahawa istawa dalam ayat Quran, ayat lain, makna lain memberikan makna istawa, maknanya duduk atau bersemayam juga, insyaAllah. Kita buka kamus Allah yang kedua. Dalil yang kedua dalam kamus Allah dalam Al-Quran. Dalam surah Az-Zukhraf ayat 12 dan 13. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَالَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْفُلْكِ وَالْأَنْعَامِ
ma tarkabun litastawu ala zuhurihi thumma dhkuru ni'mata rabbikum idastawaitum alaihi. Maksudnya, dan yang menciptakan semua yang berpasang-pasangan dan menjadikan untukmu kapal dan binatang ternak yang kamu tunggangi supaya kamu duduk di atas punggungnya. Kemudian kamu ingat nikmat Tuhanmu apabila kamu telah duduk di atasnya. Litastawu, untuk kamu bersemayam duduk di atas punggung. Tengok, idastawaitum, apabila kamu sudah duduk dan bersemayam di atasnya, atas binatang tu. Tengok, istawa maknanya duduk dan bersemayam. Kalau bahasa biasa tu maknanya duduk. Bahasa diraja adalah bersemayam. Litastawu, untuk kamu duduk ala zuhurihi, di atas punggungnya. Tengok kan? Kamus Allah ni, kamus Allah. Kita buka ayat Al-Quran, tafsir ayat Quran. Semoga kita tidak sesat. Jangan tidak sesat. Lepas tu, satu lagi. Sambung ayat tu. Idastawaitum alaihi. Apabila kamu telah duduk di atasnya, atas punggung binatang tu. Tengok. Istawa. Duduk. Ini jelas. Allah telah memberikan penjelasan. Ayat lain memberikan maknanya duduk dan bersemayam. Tengok kan? Ini bukti dalil yang kedua. Ayat-ayat lain memberikan makna duduk. Istawa maknanya duduk. Dalam ayat lain itu sama. Kita ke dalil Al-Quran. Kita buka kamus Allah adalah Al-Quran. Tengok. Istawa tu maknanya gapo. Jangan bagi ahli yang kena ditipu oleh musuh Islam. Dia kata tak istawa tu tak ada makna gapo. Tengok. Mereka serah makna kepada Allah tafwid. Dia menghinakan Allah. Dia cuba-cuba menghancurkan makna istawa tu bermaksud bersemayam. Allah bersemayam di atas arasy. Dia kata tak tahu istawa tak tahu makna gapo. Kalau ayat lain makna lain dia boleh terjemah, boleh syarah, boleh tafsir bermacam-macam. Tapi kalau istawa dia lari. Dia cuba mengkhianati Allah. Dia kata tak tahu makna gapo, tak tafsir kepada Allah. Atau dia takwil. Takwil dia cuba menghancurkan makna asal, dia mengambil makna yang lain. Ini saya seterusnya tentang masalah takwil. Contohnya, Allah kata yadun, tangan. Dia kata dok, kata kudrah. Apabila kata kudrah pun sifat Allah. Tangan tu sifat dan zat Allah. Mereka telah menafikan tangan, menghancurkan tangan kepada kudrah. Kudrah sifat Allah yang lain. Wa ala kulli syai'in qadir. Dia lari daripada tangan kepada kudrah. Sudah hilang tangan. Ada tinggal apa? Tinggal kudrah. Kudrah sifat Allah yang lain. Dia wa ala kulli syai'in qadir. Dan Allah berkuasa di atas segala sesuatu. Tengok. Apabila macam tu, apabila dia takwil, dia sudah menghilangkan sifat Allah ialah sifat tangan. Tengok, dia main kan? Dia main. Ada yang lain dia kata dok, tak boleh kata istawa tu maknanya tak boleh kata bersemayam. Kalau bersemayam tu tak boleh kata apa? Tak tahu makna gapo, kita serah kepada Allah. Dia main. Dia main taktik kotor. Cuba mengkufurkan atau mengkhianati umat Islam dengan iman ikut Allah. Dia memfitnah Allah. Dia kata tak tahu makna gapo. Dia menghinakan Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna anzalnahu Qur'anan 'arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran dalam bahasa Arab untuk kamu faham dengannya, maknanya. Lepas tu mereka cuba, dia kata tafsir kata makna gapo, dia menghinakan Allah. Menghinakan Rasulullah, menghinakan khulafa dan menghinakan orang Quraisy Arab. Tak tahu makna gapo, tak faham. Dia kata macam tu. Maknanya Allah Ta'ala menurut Al-Quran tu, dia kata tak tahu makna gapo istawa tu. Kalau makna lain, dia pandai sangat makna lain tu. Kalau istawa, dia cuba menyembunyikan dan mereka cuba menyesatkan umat Islam dengan iman bahawa Allah bersemayam di atas aras. Dia kata istawa tak tahu makna gapo, tak tafwid, serah makna kepada Allah. Mereka cuba menghinakan Allah. Sedangkan Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna anzalnahu Qur'anan 'arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran dalam bahasa Arab. Semoga kamu berakal dengannya, faham dengan maknanya. Inilah satu permainan gulungan musuh Islam cuba menghancurkan Islam atau memisahkan akidah umat Islam. Ada yang lain pula dia kata dok kena tanzih, istawa tu tak tahu makna gapo, kena bersihkan. Dia main macam tu. Dia lebih pandai daripada Allah. Allah sudah bersih siap dah. Dia mengelak belagak samsing
beragak nak pandai daripada, lebih pandai daripada Allah. Dia kata dok kena bersihkan. Tak boleh kata istawa tu maknanya duduk atau bersemayam segala macam tu macam manusia. Bersih kena bersih. Istawa mana gapo bersih? Dia main. Dia hinakan Allah. Dia kata Allah tak pandai bersih. Allah Subhanahu wa taala sudah bersih siap dah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Surah Asy-Syura ayat 11. Tidak ada satu benda pun sama dengan Allah. Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Allah sudah bersih siap dah. Lagi Allah berfirman, walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada satu benda pun berbanding dengan Allah. Tengok, Allah sudah bersiap. Dan Allah Ta'ala melarang lagi, jangan kamu menyerupai aku dengan makhluk. Firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fala tadribu lillahil amsal, innallaha ya'lamu wa antum la ta'lamun. Jangan kamu menyerupai Allah dengan makhluk. Allah Maha mengetahui, kamu tak mengetahui gapo pun. Allah sudah bersihkan siap. Tapi dia agak pandai, dia cuba menghinakan Allah. Dia kata tak menjadi bersih lagi. Allah tak pandai bersih. Tak kata tangan, tak boleh kata tangan. Kena bersih. Jadi kata apa? Qudrah tengok. Mereka ini kalau cakap betul-betul macam Johar. Allah kata tangan, dia berani menentang ke Allah. Allah kata aku bersembahyang di atas aras. Dia kata dok tak boleh kata bersembahyang. Allah tinggi ni, tinggal aras. Allahu Akbar. Mereka ini telah dipermain-mainkan oleh musuh Islam yang cuba menghancurkan akidah umat Islam. Sebab itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berpesan kepada kita, alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di, tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajil wa iyyakum muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Maka hendaklah kamu ikut sunnah aku dan sunnah khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di, dan kamu berpegang teguhlah dengan sunnahku. Tengok, Rasulullah SAW sudah pesan kamu mesti berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah SAW. Wa tamassaku biha, kamu mesti berpegang dengan kuat-kuatnya. Dan tidak cukup, Rasulullah pesan lagi kamu mesti mengambil sunnah Rasulullah, menggigit dengan gigi gerham kamu. Tengok, pesan Rasulullah. Pegang tak cukup, mesti gigit lagi atau cabut. Dalam gigit tu Rasulullah memberikan peringatan lagi, wa iyyakum muhdatsatil umur, maka kamu mesti berwaspada dan berjaga-jaga dengan perkara yang dibaharui dalam ibadat. Wa iyyakum muhdatsatil umur, berjaga-jagalah kamu dengan perkara yang dibaharui dalam ibadat. Fakul Rasulullah berpesan, wa kullu bid'atin dhalalah, semua perkara bid'ah yang dalam ibadat yang Rasulullah tidak lakukannya semuanya itu bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan semua bid'ah itu adalah sesat. Wa kullu dhalalatin finnar. Rasulullah pesan sampai macam tu. Dan Rasulullah telah memberikan peringatan kepada kita juga. Antum kafirun, kamu tu ramai sungguh. Ramai sungguh. Antum kafirun, kamu ramai sungguh. Walakinnakum ghusa'un ka ghusa'is sayl. Kamu seperti buih saja, tak ada guna. So kata, kamu ramai tapi kamu macam buih saja, tak ada guna. Buih tu kalau kena apa-apa pun dia akan pecah. Kena panas dia pecah, kena angin dia pecah, sentuh di antara dia pun pecah, sentuh pasir di pantai pun pecah, kena panas pecah, kena angin pecah, tak berguna. Inilah surah pesan. Sebab itulah kita mesti kembali ke pangkal jalan. Sebab itulah saya cuba kembali kepada kumus Allah. Dalam Al-Quran nak tahu makna apa dia, makna istawa. Istawa itu makna apa? Dalam ayat lain. Dalam ayat lain. Kita tengok kepada ayat yang ketiga, bukti yang ketiga bahawa istawa itu maknanya duduk atau bersemayam. Seperti mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wastawat 'alal judi, dalam surah Al-Hud ayat 44. Maknanya istawat, bahtera itu pun berlabuh, duduk, bersemayam di atas bukit. Tengok, labuh di atas bukit, duduk di atas bukit. Wastawat, duduk di atas bukit. Wastawat ala, tengok, ini muqayyid bi ala. Wastawat ala al-judi, bahtera itu berlabuh di atas bukit, duduk di atas bukit. Ini dalil ayat yang lain. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan penjelasan kepada kita makna istawa, maknanya duduk, kapal berlabuh, duduk. Ini bukti dalil menunjukkan dalam ayat yang lain memberi makna istawa ala.
Macam mana Allah berfirman, "Summastawa 'alal arsy." Kemudian Allah bersemayam di atas singgasananya. Dan insya-Allah kita tengok dalil dalam Al-Quran yang lain. Allah telah memberikan penjelasan ayat yang lain, makna 'alal arsy bermaknanya duduk di atas aras dan bersemayam di atas aras. Terima dalil. Allah telah menceritakan tentang kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Ketika Nabi Yusuf jadi raja di Mesir, Allah telah menceritakan bahawa firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa rafa'a abawaihi 'alal arsy, dan Nabi Yusuf telah angkat dua ibu bapa dia letak di atas aras. 'Alal arsy, di atas aras. Di atas aras, adakah Nabi Yusuf dah angkat ayah ibu bapa dia tu pergi letak di atas tu, bukan di bersemayam di atas aras? Tengok kan? Wa rafa'a abawaihi 'alal arsy, surah Yusuf ayat 100. Nabi Yusuf telah angkat dua ibu bapaknya letak di atas aras singgasana. Adakah maknanya 'alal arsy, maknanya atas sana tu, bukan di bersemayam di atas aras? Inilah menunjukkan bahawa ini jelas, jelas. Nabi Yusuf telah angkat dua orang ibu bapaknya letak di atas aras, 'alal arsy, seperti mana firman, "Summastawa 'alal arsy." Kemudian Allah bersemayam di atas aras. Kemudian Allah bersemayam di atas aras. Wa rafa'a abawaihi 'alal arsy. Nabi Yusuf telah angkat dua ibu bapaknya letak di atas aras singgasana. Tengok kan? Ini maknanya. Bukan bermaknanya 'alal arsy rafa'a abawaihi 'alal arsy, maknanya tinggi bukan bersemayam dak. Sehawa lagi dia bersemayam, dia kata dak atas aras, bukan bersemayam. Tengok, kalau atas aras itu bukan bersemayam tu. Tengok kan? Inilah satu penjelasan, dan semoga mereka yang masih berganggu dalam pemikiran mereka, dalam akidah mereka, kerana ditipu oleh musuh Islam, semoga mereka menafi dengan iman mengikut Allah dan Rasul. Mereka akan cuba memisahkan akidah umat Islam bahawa tak boleh kata Allah bersemayam di atas aras, macam-macam dia kata. Lepas tu dia bawa akidah yang syirik. Dia kata Allah tu ada di mana-mana saja, Allah tu sebati dengan kita, Allah tu tak ada arah, Allah tu sebati dengan manusia, dengan dunia. Sebab itu ada di antara manusia yang telah syirik dengan Allah, mereka telah dia sembah batu. Dia kata, apa sembah batu? Allah di batu lah, sebati dengan batu. Tak apa kena sembah manusia sama manusia lah. Allah tu sebati dengan manusia. Lepas tu ada di antara mereka, dia sembah apa? Dia pokok kayu. Dia kata, sebab apa kamu sembah pokok kayu? Kalau kita tanya, dia kata, Allah tu sebati dengan pokok kayu ni. Macam-macam dia kata, Allah sebati dengan batu, dengan seming, dengan besi, dengan emas, dengan perak. Mereka menciptakan emas buat patung sembah. Apa sembah patung? Itu Allah tu. Allah sebati. Ini masalah. Betul lah. Dan Allah Ta'ala tu ada di antara orang umat Islam tu, kebanyakan mereka dia kata Allah tu di mana-mana saja. Allah di mana-mana, dia boleh kata, dia kata tak apa. Tapi kalau iman mengikut Allah kata aku bersemayam di atas aras, dia kata tak boleh kata tu. Tak betul. Tengok dia main kan. Inilah cara penipuan musuh Islam sejak 1000 tahun yang lampau sampai sekarang, sampai mereka telah menciptakan akidah yang lain, akidah beriman kepada separuh kepada zat dan sifat Allah, dan menentang dan menafi separuh daripada sifat dan zat Allah yang lain. Yang amat dahsyat, yang membawakan kecelakaan kepada akidah umat Islam. Mereka lari, mereka tak mau ikut Allah dan tak mau ikut Rasul, beriman bahawa Allah bersemayam di atas aras atau Allah duduk di atas aras. Dia kalau kata macam tu macam manusia, Allah ada jasad dan sebagainya. Tetapi dia kata kalau Allah ada di mana-mana tu, di mana-mana tu tempat kan. Ini satu kebingungan yang mereka cuba menghancurkan akidah umat Islam. Lepas tu dia kata Allah tu ada dalam hati dia. Hati dia tu dia nak tempat kan. Bermaknanya Allah bagi istiwa dalam hati dia tu. Dia itu macam manusia kan. Ada jasad juga kan. Bapa mereka boleh iman. Mereka boleh iman kata Allah tu di mana-mana. Di mana-mana tu tempat tu. Bapa mereka boleh iman. Sedangkan Allah memberitahu tentang masalah dia bersemayam di atas aras, dia sesuai dengan zat dia yang maha besar, maha tinggi, bersemayam di atas arasnya yang berada di atas segala makhluknya tu. Dia kata tak boleh iman. Kalau dia kata kalau Allah di mana-mana tu boleh iman.
Tengok dia main, dia cuba mengkhianati akidah umat Islam. Semoga umat Islam kufur dengan ayat Al-Quran. Dan juga kalau dia kata Allah ada dalam hati dia. Saya sudah berkajian dah, saya tanya mereka ni. Dia kata saya sudah buat kajian, dapati 98% umat Islam kalau tanya dia kata Allah tu ada di mana-mana. Di mana-mana tu dia tak tempat kan? Bapa mereka boleh iman. Adakah Allah di mana-mana dengan dia? Dengan mereka? Dengan binatang? Dengan haiwan dan sebagainya? Di mana-mana? Di atas sana, di atas muka bumi ini. Itu dia boleh iman. Dia kata tak apa yang tu. Kalau iman ikut Allah dan Rasul bahawa Allah telah bersemayam di atas aras, dia kata tak boleh kata macam tu. Dia main tu. Dia merosakkan akidah umat Islam. Inilah satu kecelakaan, satu kehancuran yang mereka telah merosakkan akidah umat Islam semenjak 1000 tahun yang lampau sampai sekarang, sampai umat Islam menafi tidak ikut Al-Quran dan Sunnah, tetapi dia memusingkan bahawa kalau iman mengikut Allah bersemayam di atas aras itu adalah macam manusia ada jasad, dan kalau dia kata Allah tu di mana-mana tu tidak tempat tu. Apa mereka boleh iman di mana-mana? Sesuai ke Allah Ta'ala di mana-mana dengan kamu? Jadi Allah tu ada berapa ratus ribu juta orang? Allah dia kata Allah di mana-mana saja. Allah berada dengan dia. Allah dalam hati mereka. Allah dalam perut mereka. Allah tiada arah. Tiada di atas, tiada di bawah. Tiada di kanan, tiada di kiri. Tiada di timur, tiada di barat. Tiada di dalam, tiada di luar. Akhirnya kosong saja. Dan saya akan terus lagi mengambil dalil bukti bahawa istawa maknanya bersemayam dan duduk dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti mana ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis Muslim. Rasulullah ada hadis Muslim, qalat imra'atun min khas'ami, ya Rasulullah inna abi syekhun kabirun alaihi faridatul hajj wal huwa la yastati' ay yastawiya ala zahri ba'irihi. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam fahajji anhu. Ini dalam Minal Mughni Ibnu Qudamah Kitabul Hajj. Maksudnya dalam lafaz hadis daripada Muslim, seorang wanita daripada kabilah Khas'ami, dia kata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, sesungguhnya ayah saya sudah tua dan dia telah diwajibkan Allah untuk menunaikan haji, tetapi dia tak boleh duduk di atas punggung untanya. Rasulullah memberi penjelasan bahawa maka hendaklah kamu berhaji untuknya. Wahuwa la yastati' ayyastawiya ala zahri ba'irihi. Ayah saya dia sudah tua, dia tak boleh duduk di atas punggung unta. Maknanya dia tak boleh naik unta, duduk di atas punggung unta, atau bersemayam di atas punggung unta untuk naik ke Makkah buat haji. Bermaknanya lam yastati' ayyastawiya ala zahri ba'irihi. Dia tak mungkin naik di atas punggung unta. Tengok, istawa yastawiya ala zahri ba'iri. Istawa sini maknanya naik atas. Tengok, naik atas punggung, bukan pergi naik tu tinggi di atas punggung unta. Tidak, kalau naik tinggi di atas punggung unta kena ikat tali naik lah. Ikat tali naik ke atas unta jalan, dia lekat di atas bumbung rumah saudara. Kalau bermaknanya istawa tu maknanya tinggi tu. Istawa maknanya duduk. Wa huwa la yastati' ay yastawiya ala zahri ba'irihi. Dia tak boleh duduk di atas punggung untanya. Ini mana istawa. Ini hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah pun telah menjawab, memberitahu kepada seorang wanita daripada Khas'ami itu. Rasulullah kata, fahajji anhu, maka hendaklah kamu berhajilah untuknya. Ini satu. Kita kepada hadis yang lain lagi. Ketika Rasulullah ingin menunaikan haji, Rasulullah akan pergi ke Dhi Hulaifah. Fa asbaha bi Dhi Hulaifah raqiba rahilatahu hatta istawa alal baida. Maksudnya, apabila Rasulullah nak menunaikan haji, Rasulullah pergi ke miqat Dhi Hulaifah. Pada pagi Rasulullah bangun pagi di Dhi Hulaifah, dan Rasulullah telah naik kenderaannya hingga duduk di atas baida. Allah baida nama unta Rasulullah. Hadis sahih Muslim. Tengok kan? Hatta istawa alal baida,
rakiba rahilatahu hatta istawa 'alal baida. Rasulullah naik ke atas kenderaannya hingga berada di atas unta. Unta namanya baida. Tengok. Istawa maknanya duduk di atas unta. Istawa hatta hingga duduk alal baida. Hingga istawa alal baida. Hingga Rasulullah duduk di atas punggung untanya. Tengok. Ini menunjukkan bahawa istawa maknanya duduk. Ini hadis Rasulullah yang kedua. Dan kita terus kepada hadis yang ketiga, insyaAllah. Hadis daripada Rasulullah SAW. Daripada hadis Musnad Ahmad bi isnadihi. Hadisnya an Ibnu Abbas. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ardafahu ala dabatihi. Falamma istawa alaiha kabbara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salasan wa hamidallah salasan wa sabbahallahu salasan. Hadis Ibnu Abbas telah berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah ardafahu, telah mengambilkannya duduk di atas punggung unta bersama dengan Rasulullah. Falamma istawa, maka apabila Rasulullah telah duduk di atas unta, Rasulullah telah takbir 3 kali. Dan selepas itu Rasulullah telah tahmid 3 kali. Dan juga Rasulullah tasbih 3 kali. Selepas Rasulullah istawa alaiha ala babatihi, selepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk di atas punggung unta Rasulullah takbir 3 kali dan tahmid 3 kali dan tasbih 3 kali. Ini menunjukkan bahawa istawa duduk di atas punggung unta. Ini hadis menunjukkan bahawa istawa maknanya duduk. Ini sudah saya sudah memberikan penjelasan tentang masalah ini. Dan kalaulah kita kata istawa itu bukan maknanya duduk, maknanya kita telah mengkufuri ayat Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jelas memberikan makna istawa maknanya duduk, dan sesuai sekali dengan Allah telah memberikan istawa maknanya Allah bersemayam di atas arasnya, sesuai dengan Allah subhanahu wa ta'ala di atas singgahsananya. Ini sudah membuktikan bahawa istawa maknanya duduk, bukan istawa maknanya tinggi. Tidak, bukan maknanya tinggi di atas lagi, bukan duduk. Kalau macam tu, ini satu akidah yang bercanggah, yang menentang dengan akidah yang mengandungi dalam Al-Quran dan akidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya berharap, 1000 harap kepada saudara kita yang mereka mengaku bahawa dia iman kepada Allah dan Rasul, dia mesti berjaga-jaga dan bertaubat kepada Allah. Kerana sudah lama, semenjak 1000 tahun yang lampau sampai sekarang, mereka telah menghinakan negara yang suci, Mekah dan Madinah. Mereka kata mereka itu adalah gulungan mujassimah, musyabbihah, gulungan. Di antara mereka telah menghukumkan jadi kafir, sesat akidah dan sebagainya. Sedangkan orang di Mekah dan Madinah beriman kepada semua sifat Allah dan zat Allah yang mengandungi dalam Al-Quran, kerana mereka amat takut dengan Allah dan Rasul. Sebab itulah orang-orang di Mekah dan di Madinah berjaga, berwaspada, semua aspek berkaitan dengan akidah, ibadah dan undang-undang Allah. Mereka berjaga, dan juga tempat kesucian Islam, Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, Mina, Muzdalifah dan Maqam Ibrahim. Umat Islam di Makkah dan Madinah berjaga-jaga sampai bermacam-macam belanja, berjuta-juta untuk menyelamatkan tempat kesucian Allah, juga mempertahankan, memberimankan kepada Al-Quran dan Sunnah kepada semuanya, kerana mereka takut kepada Allah dan Rasul. Seperti mana Allah telah memberikan penjelasan dalam Al-Quran bahawa mereka yang iman kepada separuh daripada Al-Quran dan kufur separuh, Allah akan masukkan mereka ke dalam azab yang asyadul azab. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Seperti mana firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd, fama jazaa'u man yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya wa yaumal qiyamati yuradduna ila asyaddil azab wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Adakah kamu iman kepada separuh daripada Al-Quran dan kamu kufur separuh daripada Al-Quran yang lain? Dan apakah balasan mereka di dunia ini? Allah
Allah akan menghinakan mereka, dan di akhirat Allah akan memasukkan mereka ke dalam azab asyadul azab, dan Allah tidak akan lalai dengan apa yang mereka lakukan. Orang yang ada di Mekah Madinah yang berjaga-jaga, berwaspada untuk menjagakan kesucian Islam, dalam pada itu mereka telah, sebagian daripada umat Islam yang telah ditipu oleh musuh Islam, dengan musuh Islam menyusungkan akidah mereka dan menyuruhkan mereka semoga jangan ikut orang Wahbi yang ada di Mekah Madinah, kerana mereka itu ikut Al-Quran Sunnah yang mereka tak kerti. Dia kata, dia boleh jadi macam tu. Wahai umat Islam, tidakkah Mekah Madinah tempat suci untuk umat Islam? Mengapa kita cuba menghinakan? Ini kerana kita telah ditipu oleh musuh Islam dan cuba menghancurkan Islam, tetapi ada sebahagian daripada umat Islam tidak sedar. Sepatutnya mereka mesti kembali ke pangkal jalan. Kalau tidak, Allah akan mengazabkan mereka, seperti mana Allah telah memberikan penjelasan dalam Al-Quran dalam surah Al-Buruj ayat 10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat tsumma lam yatubu falahum 'adzabu jahannam wa lahum 'adzabul hariq. Sesungguhnya mereka yang telah memfitnahkan orang mukminin dan mukminat kemudian mereka tidak bertaubat, maka untuk mereka Allah telah mengazabkan mereka azab jahannam wa lahum 'adzabul hariq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.